أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dari segala kejadian yang menakjubkan yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya. Dalam pada itu, segala tanda dan bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah dan segala Rasul yang menyampaikan perintah-perintah Allah dan memberi amaran tidak akan memberi faedah kepada orang-orang yang tidak menaruh kepercayaan kepadanya. Maka orang-orang yang tersebut tidak menunggu melainkan azab Allah, sebagaimana kejadian-kejadian yang berlaku kepada orang-orang yang ingkar yang terdahulu daripada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, tunggulah. Sesungguhnya aku juga bersama-sama kamu dari orang-orang yang menunggu. Kemudian kami selamatkan Rasul-Rasul kami dan orang-orang yang beriman. Demikianlah juga sebagai kewajiban kami. Kami selamatkan orang-orang yang beriman yang menurutmu. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sekiranya kamu menaruh syak tentang kebenaran agamaku, maka ketahuilah, aku tidak menyembah makhluk-makhluk yang kamu menyembahnya yang lain dari Allah. Tetapi aku hanya menyembah Allah yang akan mematikan kamu untuk menerima balasan. Dan aku diperintahkan supaya menjadi dari golongan yang beriman. Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas. Dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang yang musyrik. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Ia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia-Nya. Dan Allah melimpahkan kurniaannya itu kepada sesiapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu kebenaran Al-Quran dari Tuhan kamu. Oleh itu sesiapa yang mendapat hidayah petunjuk, beriman kepadanya, maka faedah hidayah petunjuk itu terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang sesat mengingkarinya, maka bahaya kesesatan itu ditimpa ke atas dirinya sendiri. Dan aku pula bukanlah menjadi wakil yang menguruskan soal iman atau keingkaran kamu. Dan turutlah apa yang diwahyikan kepadamu.
serta bersabarlah dalam perjuangan mengembangkan Islam. Sehingga Allah menghukum di antaramu dengan golongan yang ingkar dan memberi kepadamu kemenangan yang telah dijanjikan, kerana dialah sebaik-baik hakim. Kita berada pada ayat-ayat yang terakhir surah Yunus. Surah yang ke-10. Surah yang ke-10 pada juzuk yang ke-11. Bermula daripada ayat 101 sehingga ayat 109. Kita tahu bahawa intipati surah Yunus berkait dengan akidah. Berkait tentang pendalilan akidah. Dan berkait dengan perjuangan mempertahankan akidah. Dan berkait dengan keingkaran golongan yang menyekutukan Allah. Sama ada yang menyembah berhala, atau menyembah manusia, atau menyembah malaikat. Atau yang menyekutukan Allah dengan pelbagai cara. Maka surah Yunus secara umumnya ialah satu debat antara kebenaran dengan kebatilan. Satu diskusi yang panjang yang berkait dengan dalil-dalil ketuhanan, keesaannya, kekuasaannya. Dan juga yang berkait tentang dalil-dalil kerasulan, pilihan Allah Ta'ala dan kebenarannya, penutup pada sekalian Rasul. Dan berkait dengan kebenaran Al-Quran, wahyu yang sebenar, yang datang daripada Allah, yang bersifat benar. Dan juga berkait dengan kebangkitan semula, yang akan dipersoalkan, dipertanggungjawabkan seluruh manusia. Maka ayat ini menyeru seluruh manusia untuk melihat kebenaran kekuasaan Allah melalui ciptaan-ciptaannya yang berupa langit dan bumi, pertukaran malam dan siang, matahari dan bulan, sungai-sungai dan lautan, dan segala yang perkara-perkara yang lain, persoalan rezeki dan sebagainya, yang menandakan akan keesaan Allah. Dan juga berkait dengan bagaimana kesudahan orang yang kufur dan ingkar. 3 kisah utama, itu kisah Nabi Allah Nuh AS, kisah Nabi Allah Musa dan Harun AS, dan kisah Nabi Allah Yunus bin Matta alaihimussalatu wassalam. Maka sesudah Allah Ta'ala menyebut dalil tentang kebenaran kerasulan, kebenaran Al-Quran, keesaan, kekuasaan Allah, kebatilan syirik kepada Allah SWT, ini intipati umum pada surah Yunus yang kita baca daripada ayat 1 sampai 109. Maka pada ayat-ayat yang terakhir ini, Allah menyeru manusia untuk menggunakan segala panca indera mereka dan segala akal yang dikurniakan kepada mereka, segala kemampuan berfikir mereka, untuk memutuskan secara adil, secara insaf tentang kebenaran Allah, kebenaran Islam, kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukannya berhala, bukannya sekutu, bukannya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana yang kamu syirikkan, yang kamu sekutukan, yang kamu sembah selain Allah tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan. Tidak memberi mudarat sebagaimana tidak memberi manfaat. Tidak mendengar dan tidak melihat. Tidak punya apapun kelebihan. Bukanlah yang mendatangkan rezeki. Bukan juga yang menghidup dan yang mematikan. Maka Allah berkata pada ayat ini, pada ayat-ayat terakhir, bagi kembali manusia menggunakan segala kekuatan mereka untuk mengenali Allah. Kata Allah, qul inzuru, katakan pada mereka wahai Muhammad. Perkataan katakan pada mereka ini yakni kepada ahli Mekah dan kepada semua manusia yang menyekutukan Allah. Kerana selain daripada agama Islam ialah agama syirik dan sekutu Allah. Selain daripada agama Islam ialah agama syirik dan sekutukan Allah. Sama ada Kristian yang menyekutukan Allah melalui Nabi Isa, atau Yahudi melalui Uzair, atau musyrik Mekah melalui malaikat yang dikatakan anak-anak Tuhan. Ataupun yang lain-lain yang menyembah berhala dan batu, yang percaya pada khurafat dan tahyul. Maka kata Allah, katakan pada semua manusia, khususnya ahli Mekah, kan Rasulullah ada pada zaman itu. Unzuru, sila lihat. Perkataan nazar di sini bukan lihat biasa, tapi lihat dengan maksud berfikir. Unzuru, lihat dan berfikir. Lihat dan mengamati. Lihat dan memerhati. Ini perkataan unzuru. Kata Allah unzuru,
maza fis samawati wal ard, apa yang ada pada langit dan bumi. Yakni apa yang berkait dengan penciptaannya dan makhluk yang berada antara keduanya, dengan segala keajaiban, dengan segala peraturan. Lihatlah bintang-bintang yang menerangi, sama ada bintang yang tetap atau bintang yang bergerak. Lihatlah matahari, lihatlah bulan, lihatlah malam, lihatlah siang dan pertukarannya. Lihatlah panjang pendeknya, lihatlah tingginya langit, luasnya langit, cantiknya langit, indahnya langit. Dan lihatlah hujan yang Allah Ta'ala turunkan, yang mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, mengeluarkan tanam-tanaman, yang mengeluarkan bunga-bungaan dan pelbagai bentuk-bentuk tumbuhan. Dan lihatlah haiwan-haiwan yang melata di daratan dan di lautan, yang pelbagai bentuk, pelbagai warna, pelbagai rupa. Dan lihatlah gunung ganang, lihatlah segala kekayaan-kekayaan, galian-galian, lihatlah di dalam lautan dan segala keajaiban hidupannya. Dan lihat semuanya itu yang Allah jadikan, Allah Ta'ala ciptakan. Allah memudahkan kapal-kapal yang berlayar padanya. Lihat angin-angin yang membantu perjalanan manusia. Lihat semuanya ini. Semuanya menunjukkan tanda bukan yang kamu sekutu itu menciptakannya, melainkan Allah yang berkuasa. Tak ada seorang pun manusia yang waras kata berhala yang cipta benda ni semua. Tidak ada seorang pun yang waras berkata selain Allah yang mengadakan ini semua. Kerana semuanya dengan peraturan yang begitu detail, begitu canggih. Kata Allah dalam ayat yang lain, wa fil ard ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang yakin. Dan pada diri kamu, tidakkah kamu lihat akan kebesaran Allah? Lihat ciptaan kamu. Daripada air mani yang mati, akhirnya membentuk menjadi janin dengan proses yang Allah detail sebut dalam Quran sebelum penemuan sains. Daripada segumpal darah, segumpal daging, dibentuk tulang belulangnya, diciptakan pendengaran dan penglihatannya, dicipta hatinya, maka keluar daripada perut ibu dengan tidak mengetahui sesuatu, kemudian mula membesar, kemudian tua beruban, lemah kuat, kemudian kembali lemah, kemudian kembali pada Tuhan. Allah cerita secara detail. Mana-mana kalau kita buka Al-Quran, kejadian manusia dicerita secara detail. Secara detail. Ketika mana tak ada orang pun bincang tentang bagaimana manusia diciptakan. Pada era 1800, awal 1900 baru orang kaji bagaimana manusia diciptakan, bagaimana embrio itu berkembang. Al-Quran telah mendahului kerana Allah yang menciptakan manusia. Allah cerita tentang manusia yang beruban dan tanda lemah. Makin lama makin lemah, makin tua. Dan Allah yang cerita bila manusia tua, kembali perangai kanak-kanaknya. Nunakishu fil khalq. Bila kami panjangkan umur seseorang sehingga satu umur yang nyanyuk, kami akan kembalikan sikap kanak-kanak padanya. Merengeknya, menangisnya, sikap budak-budak, berak merata, nyanyuk, lupa, gigi pun tak ada, macam budak-budak. Allah sebut dalam Quran. Sebagaimana Allah menyebut tentang kaum yang terdahulu. Sebab itu kata Allah, Qul yanzuru maza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang berlaku pada langit dan bumi. Segala ciptaan. Tuan-tuan tengok ikan. Siapa ciptakan ikan yang indah ini? Warna-warni, kecil besar. Yang sebagainya begitu lunak dagingnya. Yang disebut oleh Allah dalam ayat yang lain, lahman tariya, daging yang begitu lembut. Tuan, ikan ni juga disebut daging ikan. Walaupun kita kalau sebut daging lembu, daging kambing, ikan jugalah bentuk daging. Bentuk protein. Tapi sifatnya tariyan. Tariyan maknanya lembut. Yang mudah penghadaman. Allah menyebut ini nikmat Allah berikan. Kemudian kata Allah, wa ma tu'nil ayat. Segala tanda-tanda kebesaran Allah itu. Wa nudhur. Dan segala peringatan melalui rasul-rasul. Melalui cerita-cerita kaum-kaum yang dibinasakan, an qaumin la yu'minun, tidak memberi manfaat kepada orang yang tidak mau beriman, yang tidak mau menggunakan mata akalnya, mata hatinya untuk berfikir. Tuan-tuan, benda kalau orang tak nak fikir, kita nak cakap apa? Kalau kita bercakap dengan orang-orang yang degil-degil ni, ataupun orang malas-malas ni, kita kata awak kalau malas nanti masa depan awak nanti.
Kalau dia tak nak fikir tuan-tuan, macam mana nak berubah? Yang coaching berjaya sebab dia berhadapan dengan orang yang nak fikir. Dan orang yang nak mengikut saranannya. Sebab itu orang masuk coaching bisnes ke, orang masuk apa-apa bentuk coaching ke jurulatihan ini, mereka berjaya sebab apa? Sebab yang pertama kerana mereka memang nak berubah. Dan mereka nak fikir dan mereka nak buat apa yang dia ajar. Akhirnya dia kata lepas saya masuk coaching ni Ustaz, saya confident business, saya tahu cara nak buat stok, saya tahu cara nak simpan modal, nak grab keuntungan tertentu sekian-sekian, dan hari ni saya berjaya. Dia pun jadi ikon orang berjaya. Sebab apa? Dia berfikir. Kau datang yang pemalas duduk kat coaching tu, dia jadi apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Tentu yang paling patut kita fikir tentang ketuhanan. Kerana apa? Kerana Allah yang ciptakan kita. Dan kita kembali padanya. Dan kita akan ditanya apa yang kita lakukan sepanjang kita hidup. Apakah kita berusaha mengenal Allah atau tidak? Apakah kita berusaha untuk mengetahui hukum-hukum Allah atau tidak? Apakah kita berusaha untuk menghalang diri kita melanggar perintah Allah atau tidak? Apakah kita berusaha untuk mendapat redha Allah atau tidak? Apakah kita cuba berusaha menjauhi daripada kemarahan dan kemurkaan Allah atau tidak? Allah akan hisap kita. Allah akan tanya kita. Kata Allah, orang yang tak nak guna akal, tak nak tengok peringatan, tak nak fikir tentang peringatan, mereka ini kaum yang tidak sekali-kali akan beriman. Di sini Allah nak beritahu. Memang keimanan Allah tetapkan siapa beriman, siapa kufur. Itu kuasa Allah mutlak. Namun Allah Ta'ala nak beritahu kamu manusia. Setiap benda ada peraturan. Allah yang beri rezeki banyak mana pada hamba-hambanya. Tetapi setiap rezeki itu juga ada peraturan. Yang bersungguh-sungguh pasti akan dapat. Yang berikhtiar sungguh-sungguh akan dapat. Yang berusaha sungguh-sungguh mencari hidayah akan dapat. Allah tak akan sia-siakan usaha orang-orang manusia. Usaha mana-mana manusia. Kata Allah, fahal yang tazirun, atau mereka yang tak nak fikir ini, yang tazirun nak menunggu, illa mithla ayyamin ladhina khalau min qablihim, sebagaimana terjadi kepada kaum Nuh, kaum Musa, yakni Fir'aun, dan juga kaum-kaum yang lain yang dibinasakan. Nak tunggu macam tu. Kul, kalau begitu kata Allah, wahai Muhammad beritahu, kalau mereka memang tak nak guna segala panca India berfikir tentang keimanan, mereka nak tunggu, tengoklah betul ke ni? Oh, kami akan diazab kalau tidak beriman. Kul fantaziru, sila tunggu kamu semua. Inni ma'akum minal muntazirin. Aku akan tunggu sama kamu. Baik, kita tunggu. Kata bila orang tak nak percaya, jawapannya lah kita tunggu. Kalau awak tak percaya, kita tunggu. Kita tengok. Jangan pergi mana-mana, tengok. Lihat perjalanan hidup ini. Lihat bagaimana azab-azab Allah Ta'ala akan datang. Kita akan tunggu. Kita akan tengok. Betul, itu percakapan kita. Tak apa, kamu tengok satu hari nanti. Satu hari nanti kamu akan tengok apa yang aku kata. Apa yang aku cakap. Fasatazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Kata Nabi dan Rasul kepada kaumnya, kamu akan ingat kembali apa yang aku pernah katakan kepada kamu. Dan aku serahkan urusan pada Allah. Dan kita mak kita, bila dia nak didik kita, dia pun bagi amaran, jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Kita pun buat degil, dia pun kata apa? Tengoklah satu hari nanti. Betul tak betul mak cakap? Tengok satu hari nanti. Tunggu. Last kita pun tunggu, betul lah mak cakap. Aku kata dah. Aku dah beritahu dah dulu. Dah cakap dulu. Sekarang kamu sedar? Tentang ini lagi bahaya ayat ini. Bila Allah kata, kulin taziru. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, tunggu. Kul fantaziru. Inni ma'akum minal muntazirin. Kamu juga, wahai Muhammad, kata pada mereka, aku akan tunggu azab itu datang untuk kamu. Kemudian kata Allah, thumma nunajji rusulana. Bila datang saja ketentuan Allah azabnya, pada ketika itu Rasulullah tunggu bersama dengan orang yang mengingkarinya. Nabi-Nabi tunggu bersama dengan orang-orang yang mengingkarinya. Ketika mana datang azab Allah, Allah akan selamatkan Rasul-Rasulnya. Walladzina amanu, dan yang beriman bersama dengannya. Kadzalika, demikianlah. Haqqan alaina, menjadi kewajiban kami. Yani inilah peraturan kami. Nunjil mu'minin, kami menyelamatkan orang beriman sepanjang zaman. Maknanya tuan-tuan sekalian, bila orang tu engkar pada perintah Allah, kita kata baiklah kita tunggu, kita tengok siapa yang kena azab.
Bila datang azab, Allah akan selamatkan orang beriman. Sebagaimana diselamatkan orang beriman melalui bahtera Nabi Nuh. Diselamatkan orang beriman dengan melintasi Laut Merah. Diselamatkan orang beriman dengan pelbagai cara. Dan kamu pula orang-orang kafir akan dibinasakan. Di sini Allah Ta'ala mengajak semua manusia berfikir tentang kebatilan. Takkan saya katakan bahawa manusia ni kalau fikir betul-betul, yang mereka sekutukan dengan Allah Ta'ala tidak ada apa-apa nilai. Maka Allah Ta'ala mengajak manusia berfikir tentang agama Allah. Baik, kamu dah tahu tentang agama kamu yang batil. Dah tahu. Kerana agama itu tidak mencipta apa-apa, tak buat apa-apa. Tuhan yang kamu sembah, sekutu yang kamu sembah tak ada apa-apa. Kata Allah, kul, wahai Muhammad, katakan pada mereka, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Semua. Di zaman Nabi SAW sehingga di zaman kita sehingga hari kiamat. In kuntum fi syakkin min dini. Kalau sekiranya kamu ragu-ragu dengan agamaku. Wahai Muhammad, beritahu mereka, kalau kamu ragu dengan agama Islam ini, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Walakin tetapi aku a'budullah, menyembah Allah alladzi yatawaffakum, yang mematikan kamu semua. Wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna minal mu'minin, untuk aku selamanya menjadi orang yang beriman, meyakininya. Ya Allah Ta'ala kata, wahai manusia, di manakah keraguan kamu kepada Islam? Kat mana Islam yang kamu ragu-ragu, yang kamu kata Islam pun tak betul juga. Tak ada seorang pun, tak ada kewajaran pun mana-mana agama nak claim dia betul. Semua agama betul. Sejak bila pula kamu kata semua agama betul? Kamu cakap semua agama betul macam kamu jawab semua jawapan betul. 1+1 2, 1+1 3, 1+1 5, semua jawapan betul. Sama ada kamu malah berfikir ataupun kamu orang yang memang tolol dan bodoh. Setiap bila pula jawapan sama? Kita tahu setiap benda, tuan-tuan, mesti ada perbezaan. Orang kembar pun kita tahu beza dia. Ni kembar ni, seiras. Muka sama, ikat rambut sama. Kalau anak perempuan, sama. Jersey sama, baju sama, seluar sama. Jalan melompat sama. Sama ke? Sama Ustaz. Tak sama. Tengok cop jari dia. Sebab tu buat IC tengok cap jari. Mesti lain. Mesti lain. Akan ada beza. Mak dia, kalau kita tak kenal anak kembar mana kakak, mana abang, mana adik, mak dia kenal. Mak dia kata ini Ustaz, kakak dia, ini adik dia. Bukan bermakna bila kita nampak sama, dia sama. Ada perbezaan. Tuan-tuan, berlaku gerakan liberal agama, kononnya untuk menyejukkan suhu perselisihan agama. Mereka kata agama ni sama belaka, ajak masuk syurga. Tuan-tuan, ini idea yang paling bodoh. Ini fahaman yang paling buruk sekali. Yang disebut oleh orang tak nak fikir. Kalau agama ni sama belaka, tak akan berlaku kemusnahan kaum-kaum yang terdahulu. Buat apa Allah nak musnahkan? Kan agama sama belaka. Allah yang ciptakan manusia. Allah yang turunkan wahyu. Kalangan mereka sudah agak kalah dengan Islam. Mereka lihat kebenaran Islam, mereka kata agama sama. Agama sama. Dan Allah sebut dalam Quran, Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka nak kamu berlembut, lalu mereka berlembut. Sebab tu ayat ini, kata pemimpin-pemimpin Mekah, bila dah kalah berhujah, ginilah. Setahun kita sembah Tuhan kamu, tahun depan kita pakat sembah berhala. Kan sama je. Itu kita lihat ideologi agama sama ini menyebabkan semua raya pakat sambut. Christmas sambut, Deepawali sambut, perayaan Cap Gome sambut. Asal nama raya disambut belaka. Kenapa? Sama. Meriahnya sama, kuih rayanya sama, baju rayanya sama. Tidak. Raya dalam Islam disambut dengan ketaatan pada Allah sesudah melakukan ibadat. Wa imma puasa, wa imma haji, wa imma korban. Raya ialah kita membesarkan Allah. Bukan yang kita nampak seronok-seronok itu. Membesarkan Allah. Sebab itu kita mulakan perayaan kita dengan solat hari raya. Dengan bertakbir dan menafikan syirik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar kabira. Sehingga akhirnya menafikan syirik. Itu raya kita. Tiba ada kata agama sama. Siapa kata agama sama? Maka di sini Allah bincangkan. Kalau kamu syak tentang kebenaran Islam, di mana syak kamu?
Sila datangkan syak tadi. Tentang Al-Quran, Al-Quran datang dari Allah. Kalau kamu kata datang dari manusia, cuba buat. Sebab kalau sesuatu datang daripada manusia, kita boleh buat lebih hebat pada itu. Katakan ni telefon ni manusia cipta. Saya boleh keluarkan lain buat R&D untuk cipta telefon lebih canggih pada ni. Katakan kereta ini. Ini kereta Elon Musk buat, kereta elektrik. Kelajuan sekian-sekian. Nanti akan ada manusia lain lawan dia. Akan buat kereta pakai kuasa angin pula. Ni kuasa elektrik, ni kuasa angin. Nanti akan keluar pula kereta pakai kuasa tanah pula. Ya, begitu kita katakan evolusi yang berlaku. Tuan-tuan tengok setiap kali orang keluar benda canggih, akan keluar benda yang lebih canggih pada itu. Ini canggih, canggih lagi. Canggih lagi. Makin lama makin kita lihat persaingan tadi. Tapi bila Al-Quran, silalah bawa Quran macam Al-Quran. Sila bawa. Tak boleh sampai sekarang. Cerita tentang semua kaum yang ada dalam dunia ini. Tak boleh. Kenapa menunjukkan Quran bukan datang dari manusia? Baik, syak kamu kat mana? Tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana syak kamu terhadap kerasulan Nabi Muhammad? Sifatnya, akhlaknya yang terpuji. Pemeliharaan Allah Ta'ala padanya. Kat mana? Carilah. Atau pada ajarannya, kat mana pada ajaran Islam yang kamu jadi masalah? Tutup aurat. Masalah pusaka. Kalau pusaka masalahnya kenapa lelaki seganda perempuan? Ini tidak adil. Baik, lihat kembali. Kenapa lelaki diberi seganda wanita? Kerana lelaki akan membayar mas kahwin. Perempuan akan menerima mas kahwin. Kalau anda ada anak lelaki, ada anak perempuan. Duit tinggal 3,000. Katakan, kita bagi mudah-mudah. Lelaki dapat 2,000, perempuan dapat 1,000. Ini tidak adil. Ini kan anak-anak belaka dua orang ni. Baik, kita tengok. Nanti kan dua-dua kahwin. Perempuan akan kahwin, dia berapa bayar mas kahwin kan, dia terima mas kahwin. Dia terima mas kahwin lagi 1,000, jadi 2,000. Si anak pula dia kahwin anak lelaki tadi, dia kena bayar mas kahwin 1,000, jadi dia tinggal 1,000. Itu belum cerita nafkah. Bahkan kita faham dalam fiqh Islam, wanita tidak akan menanggung apa-apa. Seorang perempuan walaupun dia ada duit, dia tak perlu pun tanggung suami dia. Kalau nak tanggung itu ihsan dia. Tapi bukan kewajiban dia. Dia tak perlu pun tanggung anak-anak dia. Anak-anak itu ialah tanggungan suami. Walaupun dah bercerai. Yang akan tanggung anak dia suami dia, bekas suami dia. Bukan dia. Dia tak perlu tanggung siapa-siapa. Duit dia simpan beli handbag je. Duit dia simpan beli alat solek je. Tak ada orang usik duit dia. Kata Islam tak pernah usik duit perempuan. Perempuan tak ada komitmen apa-apa. Bayar zakat. Yang bayar zakat fitrahnya suami dia. Bukan perempuan. Kalau nak bayar zakat cuma hartanya sahaja. Nafkah, bayar sewa rumah. Suami dan suami. Ya, isteri nak tolong itu isu lain. Kita bercakap tentang isu kewajiban. Saya beli rumah. Saya buat itu sebab awak nak buat macam itu. Sebab suami awak tak bagi rumah yang selesa, awak nak rumah lebih selesa, maka awak nak keluar duit, itu terpulang pada awak. Tapi secara kewajipan, tak ada kewajiban. Ya, di mana kita katakan kekurangan syariat Islam? Dalam bab pusaka? Ya. Dalam bab perkahwinan, lihat bagaimana Islam buat. Saat kahwin ni macam wanita kena paksa, lelaki ayah boleh paksa anak. Baik, sejauh mana paksaan dia? Ayah kan boleh halang dia wali mujbir. Sejauh mana dia boleh menghalang? Kalau sekiranya anak perempuan tu memang memilih lelaki yang baik, dia tak boleh halang. Kalau dia menghalang, kuasa kewaliannya berpindah pada hakim. Dia tak ada. Sebab tu hari ni kita lihat perempuan-perempuan berkahwin dengan selera dia. Bukan selera ayah dia, dia yang pilih. Yang bercinta orang tu, bercinta orang ni. Baik, di mana kekurangan syariat Islam? Dalam bab cerai, saya sebut cerai 1, 2, 3. Kenapa tak cerai sampai 100, sampai 1,000? Perempuan bukan untuk dimain-mainkan. Dan lelaki diberi tempoh berfikir 3 kali. Pertama, kedua dan ketiga. Berfikir. Yang mana bagus cerai, fikirlah. Dan perempuan juga berfikir. Maka Islam, sebalik cerai, Islam tunjukkan rujuk. Atau berkahwin semula. Masalah, kita katakan kafalah, menjaga anak. Islam juga. Ataupun hadanah, Islam juga meletakkan undang-undang dan peraturannya. Semua benda. Kat mana keraguan pada ajaran Islam. Sebab itu kata Nabi SAW, Allah perintah, wahai Muhammad katakan pada mereka, kalau kamu syak tentang agamaku, itu hal kamu lah. Kamu takkan jumpa benda yang kamu syak itu. Tuan-tuan, kita ni tak boleh halang orang nak syak kita. Orang syak kita jahat. Apa macam? Cukup kita berkata,
sebagaimana Allah ajar Nabi SAW berkata, aku akan terus menyembah Allah. Aku tidak akan sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dan Tuhan itu, kata Allah, kata Nabi SAW, Tuhan yang aku sembah ini ialah Tuhan yang akan mematikan kamu. Tentu ini jawapan kepada perbezaannya. Patung-patung yang kamu sembah bukan patung itu yang mematikan kamu. Tetapi yang mematikan kamu ialah Allah. Dan aku selamanya diperintahkan untuk menjadi orang yang beriman. Wa an aqim wajhaka lid-din hanifan. Wahai Muhammad, tegakkan wajahmu. Fokuskanlah wajahmu, tujuanmu dan maksudmu lid-din hanifah, bagi agama ini sahaja. Hanifan dengan penuh ketaatan. Jangan nak ambil ajaran tu agama ni, tambahan tak. Fokuskan pada agama tauhid ini. Perkataan hanifan yakni dengan tulus beribadat, ikhlas. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah. Wa imma dengan berhala, wa imma dengan harta, wa imma dengan pangkat, wa imma dengan manusia, wa imma dengan apa sahaja yang lain pada Allah. Semua itu tidak ada kuasa melainkan Allah. Sama ada yang menyekutukan Allah dengan berhala-berhala itu jelas. Termasuklah yang menyekutukan Allah dengan kuasa dia. Dia ingat dengan kuasa dia boleh buat apa-apa. Atau dengan harta, atau dengan pangkat. Tak. Ini semua benda-benda yang mensyirikkan. Kita kena buang benda-benda ni semua. Sebab itu kita diajar menyebut la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan dari Allah. Kemudian kata Allah, wala tad'u min dunillah. Tak payahlah kamu menyeru, berdoa, meminta. Tidak perlulah kamu bergantung kepada selain Allah, ma la yanfa'uka wala yadurruka. Yang tak boleh beri pun manfaat dan tidak boleh beri mudarat pada kamu. Tuan-tuan yang disekutukannya ini langsung tak boleh buat apa-apa. Fa in fa'alta, kalau sekiranya kamu tetap menyekutukan Allah, fa innaka idzan minadh zalimin. Kamu orang yang zalim. Kamu orang yang menganiaya diri kamu, membiarkan diri kamu untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Wa in yamsaskallahu bidurrin, dan Allah lah yang menimpakan kepada kamu kemudaratan atau kemanfaatan. Kalau Allah menimpakan kepada kamu suatu musibah, fala kashifa lahu illa hu, tidak akan dapat melepaskannya melainkan Allah. Sebab itu tuan-tuan, manusia cenderung bila kena bala, kita kena COVID, kita kena penyakit itu, semua manusia cenderung untuk berdoa pada Allah, ya Allah, hilangkan benda ni. Hilangkan perkara ni. Kenapa mereka mengetahui bukan berhala tapi Allah. Wa in yuridka bi khairin, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada kita, fala rada li fadli, tidak ada yang boleh menolak kebaikan itu sampai pada kita. Tetapi bila Allah Ta'ala nak suruh, nak jadikan kita kaya, macam mana pun orang halang tak, kita kaya juga. Allah nak halang, kalau ada orang nak halang nikmat itu sampai pada kita, macam mana pun dihalang, nikmat itu sampai juga pada kita. Kenapa? Kerana Allah yang menyampaikan nikmat. Ada orang tak nak bagi kita kaya. Dipecat kita daripada kerja. Disekat biar kita jangan dapat mana-mana projek. Dia kenal dengan semua orang, dia rasuah semua orang. Orang ni dihalang. Sebab antara cabang-cabang rasuah ialah orang yang rasuah supaya orang lain tak dapat projek. Dia tak nak tapi orang tu jangan dapat. Maka itu juga cabang rasuah. Bukan dia bagi duit untuk dapat apa-apa, tak. Dia cuma tak nak fulan bin fulan ni dapat apa-apa. Maka dia rasuah. Bukan dia nak apa-apa manfaat, tapi dengki dia pada orang. Maka dia pun buat. Modus operandi dia. Dengki pada orang ni, orang tu. Tapi orang ni bila Allah kehendaki nak berjaya, dia tetap berjaya. Akhirnya dia naik. Sebagaimana kita lihat modus operandi untuk yang dilakukan oleh adik-beradik Yusuf. Yusuf ini jauh daripada ayahnya. Bahkan jangan jumpa, bahkan biar mati. Tiba-tiba Yusuf AS naik di tempat paling tinggi. Sehingga adik-beradik yang berkata, laqad atharakallah. Allah tetap ingin melebihkan kamu walau kami dah buat macam-macam. Walau dah masuk penjara, akhirnya ke depan. Kalau kita baca kisah Nelson Mandela, kena penjara puluhan tahun, tak setahun dulu. Tapi Allah mengendaki dia jadi Presiden Afrika, Presiden juga dia. Naik dia. Kalau kena penjara, kena itu, pejuang pun nak penjara. Tapi bila Allah nak sampaikan orang, yang duduk dalam penjara boleh naik jadi yang berkuasa. Yang berkuasa boleh masuk penjara. Itu yang kita lihat dalam kehidupan dunia. Jadi bila Allah nak kebaikan pada kita, kita akan dapat. Untuk menunjukkan kuasa mutlak Allah. Mendatangkan musibah atau mendatangkan manfaat.
Sebab itu kita diajak oleh Rasul dalam doa lepas solat maghrib, lepas solat waktu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang boleh menghalang apa yang kau nak bagi. Tidak ada yang boleh beri apa yang kau halang. Tiada bermanfaat harta kekayaan untuk mengubah sesuatu. Ada orang yang kata dengan harta saya boleh ubah banyak benda. Kamu tak boleh ubah walaupun dengan harta yang banyak. Ada orang kata saya dengan harta banyak benda saya boleh buat. Dia katanya ada harta nak beli cinta pun tak boleh. Yang ada harta banyak akhir bini lagi. Harta banyak. Patutnya boleh belilah perempuan ni. Tak cerai. Ni orang kaya kat dunia ni, atas dunia. Purata rumah tangganya hancur. Sebab apa dia tak boleh beli kasih sayang? Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Walakin Allah alafa bainahum. Kalau kamu keluarkan seluruh harta kamu, kamu tak mampu jinakkan manusia. Allah yang jinakkan hati manusia. Akhirnya ada perempuan nak kahwin dengan orang miskin, tak nak kahwin dengan orang kaya. Ada. Menunjukkan orang kaya tu tak boleh beli cinta, tak boleh beli hati orang ni. Sebab itu bila Nabi ajar kita doa, wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Tidak akan bermanfaat segala kekayaan, segala usaha untuk mengubah sesuatu bila itu ditakdirkan. Kita duit banyak, boleh panjang umur. Saya sakit tak bimbang ustaz, kad medik saya ada 10. Saya dapat bilik kelas 1. Kalau saya turun ustaz, ni pengaruh hospital kena turun. Baik apakah itu menjamin kita semua? Kalau semua doktor pakar-pakar datang keliling kita sebab kita bayar banyak kat dia, atau kita ada kad, golden card ni, yang menjadikan dia mesti layan kita dengan baik, puluhan nurse turun untuk layan kita, apakah itu menjadikan nyawa kita lambat? Ataupun kita lambat mati? Sampai masa mati juga. Ni raja yang berkuasa. Dia sakit. Seluruh doktor mengerumuninya, akhir mati juga. Tidak boleh melewatkan matinya walau satu saat. Tetapi maksudnya ialah belajar hakikat. Ini Allah Ta'ala sebut di sini. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Allah akan menimpakan rahmatnya pada siapa yang dikehendaki di kalangan hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Berhubung dengan ayat ini, dalam satu hadis disebut, kata Rasulullah, utlubul khaira dahrakum kullahu wa ta'arradu li nafahati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi was'alu an yastura auratikum wa yu'ammin rawatikum. Kata Nabi SAW, mintalah kebaikan untuk seluruh usia kamu. Ya Allah, kurniakan aku kebaikan sepanjang hidupku. Mintalah kebaikan seluruh usia kita. Wa ta'arradu li nafat, dan sentiasa dedahkan diri kita dengan rahmat Tuhan. Kita dedahkan diri kita dengan rahmat Allah. Maksudnya apa? Waktu qiyamul lailnya, waktu menuntut ilmu, biar kita berada di situ. Duduk dekat dengan orang alim, orang salih. Dedahkan diri kita supaya kita dapat kebaikan daripada Tuhan. Dedahkan diri kita. Kerana Allah ada limpahan rahmatnya yang akan mengenai, yang akan terpercik, yang akan tempias kepada siapa yang dikehendaki. Dan mintalah dari Allah supaya menutup keaiban kamu dan mengamankan ketakutan kamu. Sebab itu dalam doa yang Nabi ajar, Allah mastur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupkan keaiban kami dan hilangkan ketakutan kami, dunia dan akhirat. Rasulullah ajar pada kita 4 perkara. Pertama, doa untuk dapat kebaikan seluruh hidup kita. Ya Allah, aku mohon padamu kebaikan seluruhnya. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inni as'aluka khaira kullahu ajilihi wa ajilihi ma alimtu wa minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam na'lam. Doa Nabi ajar, ya Allah, aku mohon kebaikan seluruhnya, cepat atau lambat. Seluruhnya aku nak. Wa a'udzubika min syarrihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Dan aku berlindung kepadamu daripada seluruh kejahatan yang datang cepat atau yang datang lambat, yang aku tahu ataupun yang aku tak tahu. Nabi kata, mintalah kebaikan seluruhnya. Jamaah doa ini, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi. Ya Allah, aku mohon kebaikan seluruhnya. Ajilihi yang cepat, wa ajilihi atau yang lambat.
Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Yang aku tahu atau yang aku tak tahu. Kita minta kebaikan. Waktu kita berkawan dengan orang, kita doa pada Allah biar kita dapat kebaikannya. Cepat atau lambat. Waktu mana kita memiliki anak, kita mohon kebaikan anak kita cepat atau lambat. Mungkin sekarang tak nampak lagi. Nampak macam tak bijak je anak saya, Ustaz. Sekolah rendah semua nombor last belaka ni. Tak apa, minta kebaikan. Nanti ada kebaikan. Lah bila dia besar, dia lah yang paling dekat dengan kita. Memanglah dia tak masuk asrama penuh. Memanglah dia tak masuk universiti. Kita fikir anak kita apa kebaikannya, Ustaz. Belajar pun tak pun bijak ni. Asyik kena tipu dia orang. Badan pun lembek, Ustaz. Asyik demam, seminggu sekali demam, Ustaz. Anak saya ni. Pas demam, batuk. Kira mana kebaikan ni? Macam suri je anak aku ni. Tapi kita doa, ya Allah, aku mohon kebaikan anak aku. Sehingga satu hari nanti, cepat atau lambat tuan-tuan pun nampak, Allah, ini kebaikan. Sebab anak aku inilah, Allah Ta'ala jadikan aku selamat daripada banyak musibah. Mungkin sebab anak ni. Sebab anak inilah aku jadi kenal ramai orang. Sebab anak ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita kan beli kenderaan baru, bila pakai baju baru, kita pun kebaikan. Dapat kereta baru, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku pohon kebaikan kereta ni, kenderaan ini, dan kebaikan yang tercipta padanya. Aku berlindung daripada kejahatannya, kejahatan yang tercipta padanya. Apa kebaikan? Dengan sebab duit ni, dengan sebab kereta ni, kita dapat banyak projek. Banyak dapat income. Dan kebaikan padanya, kita pun boleh bagi sewa orang. Contoh. Dan kita mohon berlindung pada Allah daripada kejahatan kenderaan ini. Kita riak, kita sombong sebab ada kereta. Kita mohon, jangan kita ada riak. Atau jangan ada musibah dengan sebab naik kereta ni kena musibah. Jangan. Atau kereta ni kena tarik sebab tak lepas bayar bulan. Jangan. Itu kejahatan. Kejahatan kenderaan ini. Atau dia rosak waktu kita perlukan dia. Kita nak jalan jauh, nak hantar mak hospital, masa tu lah rosak. Kita kata, tak baik kereta ni. Sebab itu doa. Kebaikan. Sebab itu kata Nabi SAW, utlubul khaira dahrahu, utlubul khaira dahrakum kullahu. Satu. Yang kedua, wa ta'arradu li nafhati rabbikum. Sentiasa dedahkan diri kita dalam tempat-tempat yang dapat rahmat. Tuan-tuan ke Mekah, tuan-tuan ke Madinah, tuan-tuan kat Raudah, tuan-tuan dekat Hijr, tuan-tuan dekat Hajarul Aswad, dekat Babu Taubah, dekat Multazam. Ini kerana kita nak dedahkan diri kita untuk berada di tempat yang mana rahmat Allah turun. Kita berada di masjid, kita berada di majlis ilmu, kita duduk dengan orang soleh, duduk dengan orang alim, kita minta doa mereka. Ini semua nafahat. Kita doa biar kita sempat dengan Ramadan, kerana Ramadan ni turun segala rahmat. Kita iktikaf pada 10 akhir Ramadan, kan di situ ada nafahat. Apa dia nafahat? Artinya segala kebaikan-kebaikan rahmat yang turun bulan tu. Dedahkan diri kita. Umpama kita mendedahkan diri kita biar dibasahi oleh hujan. Bila hujan, kita sentiasa dedah diri kita. Biar basah. Begitu rahmat Allah. Mana tempat yang ada rahmat Allah, dedahkan diri kita. Tolong orang, ada rahmat Allah di situ. Tolong orang. Kita pun tolong orang. Ziarah orang sakit, ada rahmat Allah di situ. Kita pun ziarah orang sakit. Hantar jenazah, ada rahmat Allah di situ. Kita pun hantar jenazah. Mentaati mak ayah, ada keberkatan ataupun nafahat. Kemuliaan Allah di situ. Pergi untuk mentaati ibu ayah. Semua benda. Silaturahim dan lain-lain. Ta'aradu. Dedahkan diri kamu. Dan yang ketiga, kita minta supaya Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Allahumma astur auratina. Ya Allah, tutupkanlah keaiban. Tuan-tuan, kita jadi hebat sebab aib kita tak nampak. Kita manusia daripada mula lahir dah ada aib. Lahir dia telanjang. Tapi tak ada orang bicara tentang kita telanjang waktu kecil kita. Maknanya Allah tutup keaiban. Zaman-zaman budak mandi kolam telanjang, mandi kolam surau telanjang. Tapi Allah tutup benda tu dah tak ada. Tak ada cerita-cerita tu. Melainkan kita cerita balik. Ataupun letak gambar dalam Facebook balik. Gambar kecil kita mandi telanjang. Kita yang dedahkan, bukan Tuhan. Sebab tu kita tak boleh tunjuk balik gambar-gambar yang ada kenangan mengaibkan. Tak payahlah. Tapi ada orang ni macam nak kongsi semua. Yang aib-aib tu tak payah. Kerana Allah dah tutup. Kemudian yang keempat, kita minta Allah amankan ketakutan kita. Atau kebimbangan kita. Sebab manusia hidup senantiasa bimbang, itulah dia manusia. Tak ada seorang pun manusia berjalan atas muka bumi ini melainkan bersamanya kebimbangan demi kebimbangan. Dia tengok anak dia jadi bimbang.
Anak aku ni boleh tak jadi macam aku. Dia tengok isterinya dia ada kebimbangan. Dia tengok suaminya ada kebimbangan. Dia tengok adik-beradiknya ada kebimbangan. Tengok mak ayah dia ada kebimbangan. Kebimbangan salah satu daripada fitrah kita manusia. Tapi kita doa pada Allah biar dia amankan kebimbangan kita. Anak kita nak balik asrama, bawa motor sendiri bimbang, sambang aksiden banyak. Takut rasanya nak bagi anak motor. Tapi kita nak hantar tak boleh. Balik sendiri motor. Atau nak suruh anak kita naik bas, balik sekolah jauh-jauh. Driver bas kan Ustaz, kadang-kadang teruklah kita dengar ni Ustaz. Bawa laju. Kadang belum mengenai kereta bas. Kadang kita dengar. Takut. Tentang ketakutan itu menjadikan kita serba salah dalam hidup. Maka doa pada Allah. Ya Allah amankan ketakutan. Tuan-tuan lepaskan anak-anak, tuan-tuan tawakal. Kadang-kadang nak lepas anak asrama takut kena buli. Baca berita ni kena buli di striker, mati. Ini kena buli jadi macam ni, Allah. Nak hantar anak-anak asrama juga punya bimbang. Kita dah ada seorang je anak tunggal, nak hantar pula asrama. Ni kalau mati terus bengkak kita tak ada anak ni. Bimbang, serah pada Allah. Nak suruh duduk bawah ketiak kita kan jadi tak bijak pula. Tak berdikari pula. Maka doa dengan doa ini. Allahumma amin rawatina. Ya Allah, amankan kami daripada kebimbangan kami. Suami kita pergi kerja, kita tak bimbang, insya-Allah selamat balik. Suami saya ni kalau bawa motor macam Plesik. Plesik dengan Toyo sama kan. Mana laju sama. Saya kalau naik motor ni saya rasa nak tercabuk roh. Jadi bila suami nak pergi kerja bimbang, takut aksiden apa. Tak apa, doa pada Allah biar kita diamankan oleh Allah. Dia selamat, biarlah dia bawa macam Plesik, dia selamat sampai ke rumah. Lagi cepat dia sampai. Artinya setiap dalam kehidupan kita doa. 4 perkara yang saya sebut tadi yang dalam hadis. Kita minta daripada Allah kebaikan seluruh hidup kita. Dan kita dedahkan diri kita untuk dapat kebaikan itu. Kita minta Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Dan kita minta Allah Ta'ala amankan kebimbangan kita dalam menutup ayatnya. Qul ya ayyuhan nas. Katakanlah wahai manusia. Qad ja'akumul haqqu min rabbikum. Kebenaran yang datang daripada Tuhan kamu sentiasa kelihatan. Faman ihtada, dan siapa yang mendapat petunjuk, fa innama yahtadi li nafsi. Yani siapa yang mencari jalan-jalan petunjuk dia akan dapat petunjuk. Kalau orang tu berusaha untuk dapat jalan petunjuk, dengar dulu. Jangan kita rasa trauma dengan Islam. Kita kan takut dengan kebaikan. Dengar dulu, kita kan ada otak, ada akal, dengar dulu. Siapa yang mencari jalan-jalan petunjuk, Allah beri petunjuk. Wa man dhalla, dan siapa yang membiarkan dirinya sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka dia akan tersesat. Wa ma ana 'alaikum biwakil, aku tidak mampu menguasai kamu. Aku dah tunjuk jalannya, aku dah tunjuk hujahnya, aku dah bacakan ayat-ayatnya, amaran-amarannya, janji-janjinya, maka terserah pada kamu, bukan kuasa aku. Tuan-tuan, bila kita dakwah, bila kita nasihat, kita tak ada kuasa apa-apa. Kita mak nasihat anak-anak kita tak ada kuasa apa-apa. Dah anak tak ikut, kita nak cakap apa? Takkan kita nak tumbuk dia? Nanti kita pula masuk penjara dia anak. Tapi kita beritahu apa yang patut dia tahu. Dan sekarang kamu dah berakal balik, kamu dah besar panjang, kamu dah matang, kamu dah habis universiti, kamu dah boleh fikir sendiri, maka fikir kebaikan. Mak ayah dah tak boleh kuasai kamu. Kamu dah independen sekarang. Tapi kamu ada otak dan akal untuk fikir. Demikian bila kita bercakap kepada orang-orang yang dalam kesesatan. Kamu kan ada akal fikirlah. Saya cakap, saya beritahu kebenaran. Wattabi', maka ikutilah wahai Muhammad. Ma yuha ilaika, apa yang diwahyukan pada kamu. Wasbik, dan sabar. Hatta yahkum Allah, sehingga Allah yang akan memutuskan suatu perkara. Wa huwa khairul hakimin, Allah sebaik-baik yang memutuskan hukumannya. Kadang-kadang kita, bila menyeru kebaikan, kita penat. Kadang-kadang bila ajak pada perkara-perkara yang baik ni, tuan-tuan, kita lemah. Maka kata Allah, sabar. Yang penting kita mesti konsisten mengikut petunjuk Allah. Mesti konsisten mentaati perintah Allah. Dan masa sama kita berdakwah. Orang nak terima, orang tak nak terima, ini bukan urusan kita. Kita yang mesti konsisten dalam semua ketaatan kita pada Allah, sehingga Allah Ta'ala yang akan menentukannya bagaimana. Wa imma dia dapat hidayah, wa imma dia akan dihukum dan diazab oleh Allah Ta'ala. Dan Allah dalam hukumannya sebaik-baik penghukum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.